Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Channel. Okay, hari ni kalau hampa tengok setelah sekian lama saya tak buat review pasal S1MV F3i ni, hari ni saya muncul balik. Okay, kalau hampa tengok hari ni, apa yang saya akan kupaskan dalam video hari ni adalah berkenaan dengan isu head crack lah yang sebelum ni memang tengah duk hot diperkatakan oleh pemilik S1MV F3i ni, dan juga orang yang tak pakai motor ni pun ada bagi komen. Jadi saya yang saya pakai motor ni dah lebih pada 2 tahun, hari ni kita akan buka dan kita akan tengok result motor saya, sama ada dia crack ke ataupun dia masih dalam keadaan elok. Kita akan tengok hari ni, dan saya akan bagi komen mengikut pandangan saya lah berkenaan dengan isu head crack ni. Apakah punca antara sebab-sebab yang berlakunya head crack ni, dan juga kalau hampa tengok ramai dah bagi solution dalam FB, ramai dah buat R&D dalam FB, cerita pasal cara untuk elakkan benda ni. Mungkin tu antara salah satu tips yang mungkin boleh hampa follow. Okay, yang mana yang orang tunjuk tu boleh katakan mereka dah buat dan mungkin berkesan pada motor mereka. Tapi hampa yang masih belum buat, apa tindakan yang hampa perlu tahu? Jom kita sama-sama dengar. Okay, so hampa tengok lah ni, saya dah buka dah macam biasa. Kalau saya tunjuk tutorial ni, memang selalunya saya akan buat yang ringkas lah. Kalau saya buat full tutorial, mungkin hampa boleh tengok macam mana saya dah buka dalam video-video sebelum ni. Nak buka cover set pun saya dah tunjuk. Dalam video hari ni saya tak mau nak fokus macam mana cara nak buka. Cuma hampa kena tahu yang kalau hampa nak buka bahagian tepi ni, nak tengok, hampa hanya perlu buka raga ataupun bakui ni. Hampa buka cover bawah seat dan juga cover tepi kiri dan kanan. Sebab dia punya bahagian mountain head ni, dia ada dua bahagian yang hampa perlu check, belah kiri dan belah kanan. Sebab dia akan ada plate yang tambat kita punya mounting ke body, yang mana plate tu dia ikat duduk macam tu. Okay, jadi yang dia punya skru dia masuk daripada sebelah kiri ke kanan. Belah sini dia ada nut bolt yang akan kunci. Jadi hari ni kalau hampa tengok, kita buka dulu belah sini. Okay, hampa tengok macam biasa lah. Kita buka belah sini, kita tarik keluar saja. Okay, benda ni simple kalau hampa pernah buka, dan susah kalau hampa tak pernah buka lah. Okay, bagi setengah pada yang kawan-kawan kita, mereka suka buka yang ni, boleh. Tapi hampa kena make sure hampa buka semua cover. Jadi benda tu banyak kerja lah. Kalau kita nak tengok head crack ni, kita dah boleh tengok daripada bahagian sebelah sini. Hampa akan boleh nampak. Sekejap lagi saya cuba zoom masuk, hampa tengok. Sebab saya pun belum tengok lagi dia punya keadaan yang sebetulnya. Kita akan sama-sama tengok macam mana keadaan motor saya, yang mana saya dah pakai lebih pada 50,000 km, dah 2 tahun lebih ni. Dan juga kalau hampa tengok cara pemanduan saya, memang sejujurnya saya memang saya ni bukan seorang yang jaga motor dari segi bawa laju pelan ni. Memang saya sentiasa rembah atas highway lah. Okay, bagi yang mana yang pernah berombang dengan saya, yang pernah mungkin terserempak dengan saya, memang mereka tahu saya memang kaki top speed atas highway. Berapa saya boleh pulas, saya akan pulas sampai habis. Jadi kalau hampa tengok ni, sekejap saya akan zoom masuk tengok, okay, macam mana result motor saya. Okay, so lah ni kita akan tengok. Kalau hampa tengok sekejap saya akan zoom kat bahagian dalam ni, dan saya akan fokuskan untuk kita sembang bahagian kita punya mounting head ni. Okay, so sekarang ni hampa dah nampak dah. Bila hampa dah nampak bahagian yang ada nut bolt tu, kalau hampa nampak dia punya marking masih duduk sama lagi. Okay, bahagian yang dia duduk tambat tu adalah plate. Okay, bahagian yang dia tambat tu plate dengan kita punya mounting head. Kalau hampa tengok mounting head saya, Alhamdulillah, belah sini masih lagi elok. Okay, tak ada sebarang crack pada bahagian mounting head saya. Okay, jadi kesan crack pun tak ada. Dan juga mungkin rekahan seperti yang mana kawan-kawan kita alami tu, saya tak alami lagi, Alhamdulillah, sepanjang 2 tahun dan lebih kurang 50,000 km dah saya naik. Okay, setakat ni kalau hampa tengok, kebanyakan yang berlaku memang mai daripada bahagian sebelah sini. Jadi beberapa punca yang sekejap saya akan cuba terangkan supaya kita sama-sama faham, dan kenapa kemungkinan saya tak terkesan daripada berlakunya head crack ni. Sekejap saya akan kupas sikit lagi supaya kita sama-sama dapat sikit info dan manfaat yang mungkin kita boleh guna pakai bersama. Okay, sekejap kita akan tengok sebelah kiri dan kita akan buat final check up sama ada motor saya ada tak berlaku head crack daripada bahagian yang sebelah satu lagi. Okay, so ni kita akan tengok daripada bahagian sebelah kiri pula. Okay, kat sini kalau hampa tengok, okay, saya dah buka ni, dan bahagian ni memang lebih terang. Kalau hampa tengok dia punya pandangan sebelah sini, dia tak ada terlindung dengan apa-apa pun. Jadi kalau hampa tengok di bahagian sini, inilah kita punya head kita, dan di sini dia punya mounting yang ikat dengan plate ni. Plate ni dia akan masuk dan dia ikat pada bahagian atas ni. Okay, jadi dia punya kedudukan macam tu. Dia punya kedudukan macam boomerang ni. Dia duduk, dia ikat di bawah ni, skru masuk daripada sini, pi ke sebelah kanan, dan di sebelah kanan sana dia akan tambat dengan nut bolt.
dan dia ikat daripada sebelah sana. Jadi kalau hampa tengok di sini, alhamdulillah saya punya head ni, mounting dia sebelah kiri ni pun masih lagi okey, tak ada sebarang crack ataupun masalah pada saya punya head, alhamdulillah. Mungkin disebabkan motor saya ni daripada peringkat awal, saya dah buat sedikit pengubahsuaian yang mana gegaran pada motor kurang. Jadi satgi saya akan cuba kongsi apa antara punca-punca ataupun faktor-faktor yang boleh menyebabkan berlakunya masalah macam ni. Sebab kita tak tentu, saya pun boleh berlaku pada motor saya ataupun mungkin pada orang-orang yang dah kena. Ini adalah antara punca yang mungkin kita sama-sama perlu ambil perhatian dan juga perlu kita sama-sama jaga. Kalau tak jaga dalam situasi yang orang dah update kat kita, kita masih lagi tak tengok benda ni dengan serius, kemungkinan benda yang sama akan berlaku pada motor kita juga. Okey, tadi kita dah tengok motor saya punya keadaan. Lah ni kita nak sembang pasal apa dan punca apa yang boleh menyebabkan kita punya head tu jadi macam tu. Okey. Kalau hampa tengok motor saya, alhamdulillah, walaupun saya dah pakai 2 tahun lebih, saya duk renyok motor ni 16, 15, 16, 17 saya pernah sampai dengan enjin standard dia, tapi masih lagi dalam keadaan yang baik. Okey. Ini salah satu dia adalah rezeki saya lah. Okay, sebab saya masih gunakan motor ni setiap hari dan dia punya masalah head crack ni tak terjadi pada saya. Jadi emosi saya mungkin tak terganggu bila saya buka tak sat. Kalau crack, mungkin kepala saya pun akan crack jugalah ni, macam mana yang kawan-kawan kita jadi. Sebab motor saya ni dah habis warranty. Bagi setengah hampa yang masih ada warranty, ini nasihat saya. Okay, untuk motor yang hampa baru beli di bawah 20,000 km, dan juga warranty yang hampa dapat sama ada setahun ataupun 2 tahun tu bergantung pada hampa beli cash ataupun hampa beli hutang. Kalau hutang selalunya dia punya warranty akan 2 tahun, kalau beli cash selalunya dia akan bagi setahun. Tapi untuk kilang dia akan bagi ikut mileage kita 20,000 km, yang mana dululah kalau 20,000 sampai dulu, tak sampai setahun pun dia dah habis warranty. Okey. Bagi hampa yang masih dalam warranty, kalau hampa buka bahagian yang saya tunjuk hari ni dan dia punya head tu hampa dapati ada crack ataupun ada masalah, jangan pandai-pandai buka sendiri dia punya skru tu, pergi duduk bubur getah ke, pergi pasang dia punya spacer kat bahagian tengah. Memang kita tahu dia punya head ni berbeza, dan dia punya head ni kebanyakan motor akan pakai design yang sama. Cuma dari sudut teknikal, kawan kita dah pernah kupas dalam FB, mungkin dia kata dari segi teknikalnya ataupun dari segi surface kita punya blok tu ada sedikit masalah. Yang tu saya tak mau nak kupas. Sebab apa? Yang tu biar pihak enforce sendiri yang jawab, sebab ini adalah tanggungjawab daripada pihak pengeluar, bukan daripada pihak saya. Sebab kalau saya bagi komen sekalipun, benda ni mungkin ada setengah yang setuju dan ada setengah yang tak setuju. Cuma yang saya akan bagi ni dari sudut surface saja. Okay? Kalau hampa tengok dari segi berlakunya masalah ni, yang pertama sekali, kalau hampa masih ada warranty, claim warranty terus, jangan buka lagi kita punya skru tu. Sebab kalau hampa dah buka, berkemungkinan dia akan void warranty. Okay? Yang mana yang masih dalam warranty, ingat, kalau hampa buka tak ada masalah. Hampa buka cover set ni, nak tengok bahagian tu sama ada crack tak crack, dia tak ada masalah. Cuma hampa jangan duk ganggu pergi buka dia punya skru yang saya tunjuk marking tadi. Kalau hampa pergi buka yang tu, memang saya tak boleh garanti yang hampa boleh claim balik dia punya warranty. Tapi kalau hampa dah alami masalah ni, pergi cepat-cepat ke enforce, buat appointment, dan hampa kena minta untuk depa rectify isu yang ada pada motor hampa. Untuk kita yang mana yang dah berlaku masalah head crack ni, definitely kepala kita pun akan rasa crack, nak marah dan semua sekali. Cuma saya boleh bagi dekat kita sikit orang kata apa, info yang mana kalau kita tengok benda ni, dia mungkin boleh berlaku kepada mana-mana motor pun, mana-mana jenama, mana-mana motor pun dia mungkin boleh berlaku. Tetapi secara kita tengok logiknya, kalau kita beli rumah, okay, kalau kita beli sebuah rumah, bila kita beli rumah ni, mungkin orang akan kata saya merepek okay, tapi tak apa, saya just nak bagi teori yang mungkin kita sama-sama boleh fikir. Kalau kita beli rumah, tiba-tiba berlaku crack pada bahagian rumah kita, okay, dan tempoh warranty yang dibagi oleh pihak pemaju dah habis, kita memang akan sentiasa menyalahkan orang yang buat construction, orang yang mungkin buat renovation rumah sebelah, mungkin crack rumah kita. Walau macam mana kita kata sekalipun, masalah tu takkan dapat selesaikan isu kita, yang mana kita sendiri dah duduk di rumah ni, memang kita terpaksa untuk rectify benda tu sendiri dengan panggil tukang, mai buatlah rumah kita. Okay? Yang keduanya,
Kalau contoh masih lagi dalam waranti, masih boleh panggil pihak pemaju mai buat balik rumah kita. Kecuali kalaulah kita tengok benda ni berlaku kepada keseluruhan taman kita dan memang menyebabkan rumah kita tu boleh runtuh. Apabila kita buat semakan memang ada masalah. Saya punya nasihat sekali lagi, sebaik-baiknya kita pergilah ke pejabat pihak pemaju sekali lagi untuk buat perbincangan supaya dapat atasi masalah tu walaupun waranti kita dah pun habis. Okey, ini pun sama untuk motor kita ni. Kalau contoh kita dah beli dengan harga cash ataupun kita dah beli dengan harga hutang, kita dah tahu ini pilihan yang kita nak beli pada masa kita nak beli motor. Yang pertama selalunya orang akan cari mengikut design motor. Yang keduanya orang akan cari tengok motor ni laju tak laju. Yang ketiganya orang for sure dia nak beli motor tu paling murah. Kalau contoh kedai A dah bagi 8,000, dia nak cari lagi murah disebabkan kita tabiat manusia dia nak cari benda yang murah. Jadi bila nak cari benda yang murah, kita tak boleh expect dia punya quality setanding dengan benda yang berharga mahal. Walaupun yang mahal itu tak semestinya baik. Okay, sebagai contoh, kalau saya A, saya beli satu cawan daripada kedai RM2. Yang B, dia beli juga cawan daripada kedai RM2. Saya boleh pakai cawan tu mungkin 2 tahun, 3 tahun tak pecah, tak crack sebab saya jaga dengan baik. Yang orang yang satu lagi berkemungkinan dia ni memang kasak sikit, dia suka letak di tempat yang berisiko untuk berlakunya crack ataupun pecah kepada cawan tu. Memang kok mana cerita pun dia akan berlaku disebabkan perbuatan kita sendiri. Motor pun sama. Contoh, kalau kita nak katakan material motor ni dia ada problem, mungkin semua sekali orang yang naik motor ni akan ada masalah yang sama. Cuma yang saya nak tekankan di sini, memang betul kalau dari segi kita tengok mungkin dari sudut design ataupun material yang digunakan oleh pihak pengeluar ni, mungkin pihak pengeluar perlu kaji semula. Dan yang saya dapat info daripada sumber-sumber yang betul, memang pihak syarikat Enforce ni dah pun buat penambahbaikan pada mereka punya bahagian-bahagian yang dah didapati bermasalah, yang mana apabila mereka dapat komplain, mereka pun dah dapatkan maklumat tersebut, mereka dah cuba rektifikan untuk unit-unit yang akan datang. Jadi untuk hampa yang masih dalam waranti, hampa better pergi dekat sana, mereka akan cuba atasi masalah tu. Untuk kita yang mana yang mungkin terkena dan juga kita punya bahagian head ni dah crack dan habis waranti, apa yang boleh kita buat? Macam saya selalu habaq, kita nak buat apa pun tak guna. Kalau contoh kita nak jual motor, kita akan penanya orang yang lebih baik sebab dia punya head ni range harga dia lebih kurang 390 ke 400, maksimum 500 lah. Okay, kalau kita tengok harga dia lebih kurang RM500. Kalau kita nak jual motor kita, oleh disebabkan oleh benda yang crack satu tu, rasa macam satu benda yang tak berbaloi. Sebab kita dah beli motor dengan harga RM7,000, RM8,000, RM9,000. Oleh kerana sikit masalah yang diviralkan, kita nak jual motor. Esok ni kalau kita pakai motor lain pun, kalau berlaku juga masalah, contoh pula orang bagi tahu kat kita dia punya ABS problem, kita nak jual motor. Beli lagi satu motor, orang bagi tahu dia punya tangki minyak problem, kita nak jual motor. Sebab benda ni tak akan habis sampai bila-bila. Dia akan sentiasa ada masalah pada semua pengeluar motor ni. Kalau kita yang dah pakai bermacam-macam jenama, alhamdulillah setakat ni saya boleh dikatakan dah merasa banyak jenis jenama, daripada jenama yang paling ceroy sehinggalah jenama yang orang kata ada nama sungguh-sungguh dalam market ni, kita dah pernah pakai. Jadi setiap benda yang kita pakai, sebagai contoh, kalau kita nak ambil BMW pada satu masa dia punya caliper orang suka curi. Jadi bila orang suka curi caliper, takkan kita nak salahkan pihak pengeluar kata dia punya caliper ni tak ada safety sampai orang boleh curi dengan senang. Sebab kalau nak beli caliper BMW, Brembo dia tu berharga lebih kurang RM10,000 dan boleh dapat motor kita sebiji. Jadi kita terpaksa beli juga untuk gantikan benda yang orang curi tadi. Ini pun sama. Kalau contoh, memang saya faham yang benda ni adalah kesalahan yang kita semua akan letakkan atas pihak pengeluar. Cuma yang saya nak tekankan di sini, kalau boleh, apabila kita dah alami masalah yang macam ni, kita akan sama-sama cari jalan macam mana kita nak atasi. Okey, yang ni yang saya akan cuba kongsikan dalam episod yang kedua ni. Kita jom kita sama-sama dengar apa yang mungkin kita boleh buat untuk atasi masalah ni. A few moments later. Okay, sekarang tengok daripada dulu yang saya pernah cerita bab isu head crack ni, alhamdulillah saya dah kupas tadi. Mungkin kalau kita nak kupas lebih detail lagi, saya perlukan banyak masa lagi untuk cerita tentang dia punya masalah tadi. Okay, macam saya kata, saya tak nafikan yang head ni mungkin berlaku masalah crack ni sebab dia berlaku di tempat yang sama. Untuk kesemua motor yang orang duk tunjuk, dia berlaku pada tempat yang sama. Yang pertama, antara benda yang boleh saya simpulkan sebagai suspek kepada benda ni yang mungkin berlaku adalah dari segi sudut
material dan juga dia punya design ketebalan dan juga dia punya bahagian yang dia design tu mungkin ada sedikit masalah daripada pihak pengeluar, yang mana benda tu pihak pengeluar sendiri dah mungkin pernah, siapa-siapa yang pernah bersembang sendiri dengan pihak yang daripada pihak pengeluar, mereka sendiri pun dah ceritakan bagaimana mereka dah atasi masalah tersebut. Jadi isu tentang design dan juga material yang mereka guna tu dah pun terjawab. Yang kedua, kalau hampa tengok dari segi design motor kita, dia akan ada frame body dekat sini, yang mana frame body tu dia akan tambat satu plate ni mengikat kita punya mounting head ni kepada kita punya body. Kalau hampa tengok macam mana berlakunya crack pada kita punya head ni, mungkin disebabkan oleh gegaran yang berlaku pada body motosikal kita, ataupun vibration daripada bahagian depan ni yang menggoncang kita punya body, dan secara tak langsung dia boleh lama kelamaan dia mengakibatkan kita punya head ni crack. Jadi kalau hampa tengok yang macam saya buat pada motor saya awal-awal dulu, perkara pertama yang saya buat pada motor saya ni adalah saya ketatkan handle ni supaya gegaran pada motor kita disebabkan oleh kebanyakan masalah adalah pada cone bearing lah. Yang hampa tengok dia pakai cone bearing susun tu, jadi kebanyakan tukar kepada cone bearing Karisma supaya dia punya handle ni tak bergoyang ataupun tak bergegak teruk. Jadi efek bergegaran ni, kalau hampa tengok kita pakai spek mata, macam mana skru dekat spek mata tu boleh tanggal, sedangkan kita tak pernah goyang kepala kita ni head banging sampai skru tu boleh keluar, tetapi disebabkan oleh gegaran yang sikit pada body kita yang menyebabkan skru tu lama-lama dia akan berpusing dan dia akan keluar. Teori ni juga boleh kita guna pada motor kita ni. Kalau hampa tengok, dia kok mana pun dia ikat pada body, kalau berlaku gegaran pada body, dia juga akan turut mengakibatkan kita punya enjin kita boleh berlaku masalah, sebab dia tambat, dia boleh ada gegaran. Yang kedua, gegaran pada enjin juga boleh menyebabkan bahagian-bahagian yang mengikat berlaku sedikit masalah. Sebagai contoh, kita pegang satu gelas, dia ada tangkai. Gelas ni kalau kita letak satu bebanan di dalam tu, kita goncang lama-lama, berkemungkinan pada satu bahagian dia punya tangkai tu akan juga crack. Kalau bahagian yang crack tadi, kalau kita tengok material yang dia gunakan tu material yang murah, mungkin dia punya crack tu berlaku lebih cepat. Kalau bahagian yang dia ikat tadi diikat dengan baik dan menggunakan material yang baik, insya-Allah dia punya potensi untuk dia crack tu agak kurang. Tetapi crack tetap akan crack kalau berlakunya gegaran yang kuat. Jadi ini adalah antara punca-punca yang mungkin berlaku akibatkan masalah yang saya beritahu tadi, gegaran pada bahagian bodi motosikal yang diakibatkan oleh berlaku pada bahagian depan dan juga mana-mana bahagian belakang yang mungkin mengakibatkan body frame kita tu bergoyang. Yang seterusnya yang mungkin juga boleh mengakibatkan berlakunya gegaran pada motor kita ni adalah daripada kita punya setting sprocket yang standard, yang mana dia punya setting standard ni adalah lingkungan 1548, ratio lebih kurang 3.2 dengan enjin yang besar 1.85 ni, 185cc, dengan horsepower 17.7 something macam tu, torque dia 15.3 Nm. Memang tarikan dia sangat kuat dan dia juga boleh menyebabkan enjin kita sedikit pressure dan akan ada gegaran pada bahagian enjin yang juga lama-lama boleh mengakibatkan sesetengah daripada bahagian body kita akan mengalami crack. Kalau hampa tengok, macam contoh saya ambil, saya pernah pakai Nazar Blade 650. Dia punya enjin V-twin dan dia punya kuasa sangat padu. Jadi sesetengah daripada pengguna mungkin pernah alami crack pada bahagian body disebabkan enjin yang kuat menyebabkan gegaran berlaku dan pengikat pada bahagian body kita juga boleh turut crack. Jadi pada masa yang sama, kita boleh tengok dari segi pengalaman yang kita dapat daripada motor-motor yang pernah kita naik. Macam motor ni, dia berlaku pada bahagian head, pengikat head mounting tadi, berlaku crack pada bahagian tu. Jadi potensi untuk kita ambil sebagai kita punya orang kata apa, benda yang pertama yang boleh trigger dalam kepala kita adalah mungkin bahagian tersebut ada masalah. Okey, jadi bahagian tersebut dah pun dikesan oleh pihak pengeluar dan mereka dah atasi. Jadi untuk saya, yang saya beritahu hampa, apa yang saya dah buat adalah beberapa benda yang saya cerita tadi. Pertama sekali, yang boleh kita buat untuk mengurangkan gegaran pada motor ni,
kita kena tukar, sama ada kita nak tukar cone bearing ataupun kita nak ketatkan kita punya handle untuk mengurangkan gegaran pada bahagian depan dan juga pada bahagian belakang. Apabila kita dah turunkan kita punya sprocket ratio kepada ratio yang lebih rendah, jadi gegaran ataupun bebanan pada enjin ni dah berkurang. Kalau orang kata mungkin satu lagi disebabkan oleh marking balancer pada bahagian dalam enjin, saya tak pernah buka dan saya tak pernah usik lagi. Tapi bagi sesiapa yang pernah buka dan pernah usik bahagian tersebut tetapi masih berlaku head crack tu, jadi saya tak dapat nak sahkan yang masalah tu berlaku daripada kita punya bahagian dalaman enjin kita. Jadi yang saya tengok, apa yang saya dah buat sepanjang saya naik motor ni, apabila saya dah setting dengan teknik yang saya dah tunjukkan kepada hangpa semua sebelum ni, memang alhamdulillah motor saya tak alami sebarang gegaran yang teruk pada motor dan kita boleh handle motor ni dengan sedap walaupun pada kelajuan yang rendah ataupun kelajuan yang tinggi. Jadi untuk setakat ni alhamdulillah apa yang saya beritahu ni adalah benda basic untuk hangpa faham berkenaan dengan isu head crack ni, supaya kita taklah menyalahkan mana-mana orang dan tak menyalahkan mana-mana pihak, sebab pengeluar dia akan keluarkan dia punya design motosikal ni dengan dia punya kekuatan enjin sebagai market ataupun marketing kepada dia punya produk. Untuk kita sebagai pembeli, apa yang perlu kita buat adalah kebijaksanaan kita memilih dan juga mencorakkan motor ni supaya motor kita ni dalam keadaan baik sepanjang masa. Okey, saya rasa sampai sini dulu apa yang boleh saya kongsi dengan hampa tentang masalah head crack ni. Saya tak akan bagi satu solution ataupun penyelesaian sebab saya bukan daripada bidang engineering yang boleh bagi kepada hampa satu solution sama ada hampa nak gunakan getah sebagai cushion pada bahagian penambat ataupun hampa nak pakai sebarang bushing untuk elakkan bahagian tengah dia daripada mengalami orang kata apa, tekanan compression daripada bahagian kunci tadi. Kalau hampa tengok depa akan gunakan torque untuk kunci dia punya screw nut tadi, mungkin hampa akan kata bahagian tengah tu perlu diletakkan sebarang bushing. Boleh juga hampa nak pakai teori tersebut. Kalau tengok setengah yang mengunci guna pula kita ada yang setengah pakai spring washer, macam-macam kaedah yang telah dibuat, tapi itu adalah antara orang tahu alternatif yang boleh dicuba dan boleh hampa try. Tetapi kalau hampa masih dalam waranti, jangan sesekali cuba buat benda tersebut sebab benda tu boleh menyebabkan waranti kita hilang. Jadi macam saya kata tadi, basic saja benda yang saya buat. Saya hanya buat bagi motor kita sedap untuk kita naik, yang mana dah kurangkan gegaran pada bahagian depan dan saya kurangkan gegaran pada bahagian enjin dengan ketatkan handle dan juga tukar cone bearing. Pada bahagian belakang saya turunkan sprocket ratio supaya gegaran pada bahagian enjin kurang. Jadi possibility dan potensi untuk mana-mana bahagian di motor kita, sama ada crack pada bahagian body ataupun crack pada bahagian enjin, akan berkurangan. Okey, setakat ni dulu saya rasa perkongsian saya kali ini yang mungkin dapat membuka minda kita semua, dan saya harapkan kita semua tak menyalahkan mana-mana orang. Daripada kita menyalahkan, lebih baik kita pergi berbincang untuk dapatkan solution yang terbaik. Okey, jadi saya harapkan benda ni dapat membantu kita semua dan membuka minda kita. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino World Channel. Assalamualaikum.